Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat Tahun Baru Cina 2021. Gongsi Bacai. Mudah-mudahan insya-Allah yang mana yang menyambut Tahun Baru, pelajar-pelajar saya yang berbangsa Cina menyambut Tahun Baru bersama keluarga. Tak kiralah online ke, betul-betul ke, mudah-mudahan insya-Allah sentiasa berbahagia dan juga insya-Allah mudah-mudahan persaudaraan kalian kekal selama-lamanya insya-Allah. Okey, kalian mendengar suara saya? Please raise your hand. Yang mendengar sila respon dengan raise your hand, angkat tangan. Okey, Yahya dengar, Puan Kisha dengar, Alisha dengar. Okey, yang mendengar lagi, Amita dengar. Okey, saya sedengarlah tu. Tailong pun, Tailong tepuk tangan. Terima kasih Tailong. Tailong lah, apa orang kata, pemberi semangat. Dengar Ustaz. Ya puanti, baik. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi. Kita sambung dengan buku fiqh kita insya-Allah. Buku fiqh yang mana kita sambung dan juga semacam saya sebut dalam WhatsApp, kita akan pengisian 10 minit terakhir nanti kita akan buat pengukuhan untuk ibadah, yang mana kita mulakan dengan ibadah mulanya adalah dengan wuduk. Mudah-mudahan insya-Allah kat sini pelajar-pelajar baru saja yang baru masuk Islam, mudah-mudahan insya-Allah dapat manfaatlah. Sebab mungkin sekarang ini nak belajar betul-betul face to face dengan guru, face to face, jadi mungkin susah. Jadi inilah caranya insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kalian sentiasa, tak kiralah Abang Zul tu pun boleh cikgu dah tu, Abang Zul tu. Tailong, Muhammad pun cikgu dah tu. Boleh dah ajar-ajar orang. Mudah-mudahan insya-Allah apakah belajar dan mempelajari dan juga mengajarkan kepada mereka lain insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan sambung, iaitu kita dalam bab fiqh tahap 1 yang mana kita sebut pada baru ini, iaitu apakah itu Islam, kemudiannya bentuk ketundukan dan kepatuhan dalam Islam, yang mana insya-Allah pada hari ini kita sambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu kita sebagai seorang hamba Allah, mengapakah kita perlu patuh, kita sebagai makhluk, mengapakah kita perlu patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mudah yang kita sebut, analogi mudahnya, kita sebagai anak, kenapa kita perlu patuh kepada perintah kedua ibu bapa, kita sebagai pelajar, kenapa perlu patuh dengan perintah guru-guru, kita sebagai rakyat, kenapa perlu patuh kepada pemerintah dan sebagainya. Okay. Soalan yang ketiga, mengapakah kita perlu patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagai hamba dan pengikut Islam, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah penting. Sebab kita ni memang hamba Allah, jadi kena patuhlah kepada pencipta kita. Penting untuk memastikan bila kita patuh kepada perintah Allah, kena ingat bila sebuah ibadah dia ada, saya sebut dalam kelas, dia ada rahsia, dia ada faedah, dia ada manfaat, dia ada kelebihan dan sebagainya sebagai galakan. Tapi kita buat semua itu bukan sebab nakkan benda tu, tapi kita nakkan orang kata apa, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita buat semua ibadah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya aku buat sekian sebab untuk selamat. Aku buat sekian sebab untuk orang kata apa, menjaga menyembuhkan iman contohnya. Tapi kita buat semua niat kita, berpuasa, bersolat sebagainya, niat kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat rahmat Allah, maka jadilah yang kita nak baca ini, yang mana sebahagian pertamanya adalah kehidupan manusia selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Bila kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak bagi kita minum arak, kita tak minum arak, kita taat dan patuh. Okey, Allah tak bagi kita berzina, kita tak berzina, kita nikah, kita kahwin cara Islam dan sebagainya, dapat anak dan sebagainya.
Allah tak bagi kita membunuh. Kita tak bunuh orang. Kita sabar, kita jaga emosi kita, kita jaga mental kita, sabar dan sebagainya. Maka dengan sebab demikian kita akan selamat dunia. Selamat dunia, insya-Allah mudah-mudahan selamat di akhirat. Okey. Kemudiannya yang keduanya adalah bila kita patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diredai. Sama jugalah bila kita dalam kelas kita contohnya, kita patuh pada perintah cikgu kita. Cikgu kita kata jangan bising. Kita pun senyap menulis sebagainya. Walaupun ada kawan-kawan kita yang bising sebagainya. Tiba-tiba cikgu masuk, dia kata saya nak denda siapa yang bising. Maka kena dendalah. Kita yang patuh dan taat pada perintah cikgu, maka kita selamat. Kita diredai oleh cikgu kita sebab tidak melanggar perintah mereka. Okay, itu analogi dengan kita sebagai manusia dengan manusia lah. Kadang ada orang tak faham, jadi dengan cara mudah kita sebut dengan cara bagi contoh-contoh yang memang bersabit dengan diri kita dan juga persekitaran kita. Yang ketiganya adalah kepatuhan, patuh dan taat pada perintah Allah ini. Yang ketiganya adalah manusia dapat menjaga dan menyuburkan iman dalam diri. Walaupun tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan kita tengok mak ayah kita, berbeza dengan kita tengok cikgu kita, berbeza dengan kita tengok polis, tapi kita tak dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tetap buat, kita tetap laksanakan perintah Allah, kita tetap tinggalkan larangan Allah, maka dia dapat menyuburkan iman kita. Ada orang kata, saya tak percaya pada benda yang tak nampak. Nak suruh nampak dulu baru saya percaya. Tak apa, itu kepercayaan dia, tak boleh kata apa. Cuma kita boleh kata, okey, kamu kata kamu percaya benda kamu nampak. Kamu nampak udara kat mana? Oh itu, yang bertiup itu angin, itu bukan udara. Kamu nampak kat mana oksigen? Paling mudah sekali orang sebut, kamu nampak tak otak kamu kat mana? Oh, otak aku dan kepala itu tengkorak bukan otak. Otak kamu kat mana? Maknanya kamu tak percayalah otak kamu ada. Okey. Tu. Bila kita buat sesuatu perkara yang yakin kita kena percaya bahawa dia ada, walaupun depan mata kita, mata kasar kita dia tak ada, maka dia dapat menjaga dan menyuburkan iman kita. Okay. Yang keempatnya, manusia dapat mencapai matlamat hidup beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Okay. Kita dah dapat sejahtera, kita selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Kita dapat redha Allah. Kemudiannya kita menyuburkan iman kita, kita jaga iman kita sepanjang kita hidup di dunia. Maka balasannya yang keempat, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut syurga ini bagi orang Islam, apa yang Islam percaya. Agama lain semuanya ada syurga dan neraka. Mungkin bagi Buddha mungkin lain definisi dia. Bagi Kristian lain, sahabat saya di Kristian definisi lain, Hindu pun lain definisi bagi syurga dan sebagainya. Orang Islam, syurga dia adalah siapa yang buat baik maka balasannya adalah syurga. Siapa yang buat jahat maka balasannya adalah neraka. Beruntunglah siapa yang dapat masuk syurga, sebab masuk syurga adalah kekal selama-lamanya. Manakala masuk neraka, ada yang kekal selama-lamanya, iaitu yang mensyirikkan Allah. Manakala ada yang sementara dalam neraka sebab diazab dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dunia ini. Okay? Mungkin ada pelajar-pelajar saya yang pernah tengok satu video pendek kat Facebook. Dia kata manusia ini kadang terlalu fikir pasal mati. Sedangkan mati ini adalah satu daripada jalan-jalan kehidupan. Okay? Kita nak dalam alam roh, kemudiannya kita dalam alam rahim ibu kita. Kita lahir, kita bayi. Kita hidup lagi panjang umur, kita jadi kanak-kanak. Panjang umur lagi jadi belia. Panjang umur lagi jadi dewasa. Panjang umur lagi jadi orang tua. Kemudiannya kita mati. Mati itu diibaratkan sebagai kita naik kereta, kita jalan, jumpa bumper, kita tekan brake sikit. Naik bumper, kita jalan lagi. Itulah maksudnya mati tersebut. Yang mana dunia ini bagi orang Islam, sementara saja, sekejap saja, tutup mata je. Yang kita fokus adalah selepas mati. Sebab itu, kita sepanjang kat dunia ini, orang Islam kena patuh dan taat pada perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kat mana hujah dia?
Hujah dia daripada dalil Al-Quran, apa jua yang diberikan oleh Rasulullah, sama ada pemberian atau perintah kepada kamu, maka terimalah. Dan apa jua yang dilarang yang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Okey. Kita ini Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan perintahnya, sampaikan larangannya. Bukan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu nak katanya Allah pun tahu kita kat mana, pemikiran kita kat mana, maka diutuskan seorang manusia untuk menyampaikan kepada manusia yang lain, umat manusia. Okey. Sama juga adalah Nabi Adam, sama juga Nabi Ibrahim, sama juga Nabi Musa, sama juga Nabi Isa ataupun Yesus. Sama Allah utuskan, pilih Nabi Isa untuk jadi utusan Allah, untuk menyampaikan perintah Allah, menyampaikan larangan Allah kepada masyarakat ataupun kaumnya. Sama jugalah kepada Nabi Muhammad SAW, diutuskan Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah Allah. Wahai kaumku, wahai umatku, ini perintah Allah. Wahai kaumku, wahai umatku, ini larangan Allah. Okey. Cuma bezanya Nabi Isa ataupun Yesus untuk orang-orang Nasrani, untuk orang-orang Israel. Okey, manakala Nabi Muhammad untuk satu alam, seluruh alam. Okay. Kemudiannya itu daripada Al-Quran. Manakala dari hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi. Sahabat ini dia bukan macam kita kawan kita sebagainya. Dia bukan macam BFF, bukan juga. Dia macam orang yang berdamping dengan baginda. Orang yang hidup satu zaman dengan baginda, berjumpa dengan baginda, berdamping dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, sahabat ini kedudukan dia adalah ahli syurga. Okey, sahabat bahawa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Sa'id, siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi, maka wajib baginya syurga. Macam biasa kita dengar, radina billahi rabba, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhanku. Pertama, okey. Wabil islami dina, dan agama Islam, Islam itu sebagai agama kami, dan juga wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Kalau kita redha, maka redha ni maksud, bila sebut redha ni bukan redha berserah pasrah, bukan. Punya redha ini dengan kita turut sekali dengan amalan kita, turut sekali dengan amal ibadah kita. Okey. Sama jugalah yang biasa kita sebut, esok exam dah ready pun dah, tapi tak baca, tak bersedia pun, tapi dah pasrah. Itu beza pasrah. Ini redha, ini maknanya dia buatlah segala perintah Allah, dia buat, dia tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada dalam Islam, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu adalah tajuk pertama. Kita tajuk pertama, kita masuk kepada tajuk kedua, iaitu konsep ibadah. Konsep ibadah. Soalan yang pertama adalah, apakah erti ibadah? Ibadah itu apa? Ibadah ini adalah dalam bahasa Arab. Yang paling penting, ibadah ini adalah daripada bahasa Arab. Kata pinjaman daripada bahasa Arab. Okay. Ibadah bermaksud pengabdian dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah baca pada tajuk yang pertama tadi, kita kata bila kita berserah, bila kita taat dan patuh pada perintah Allah, maknanya kita nak jaga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita berserah diri, maknanya kita taat dan patuh pada perintah Allah. Itu namanya ibadah. Ibadah ini itulah katanya. Bila kita dengar azan, kita solat. Bila kita masuk bulan Ramadan, kita puasa. Tak lama lagi lah, ada 57 hari lagi nak berpuasa. Okay, yang perempuan, pelajar perempuan saya yang belum lagi selesai qada puasa tahun lepas, maka puasa. Cubalah, usahalah untuk qada puasa. Okay, jangan hanya sekadar bayar fidyah aja, tapi usaha juga untuk qada puasa tersebut. Ni tersilap puasa sunat Rejab boleh buat,
Tapi suruh puasa Ramadan, puasa qada Ramadan tak boleh buat. Bertukar tu. Sepatutnya niatkan puasa ganti dulu. Puasa qada Ramadan dulu. Maknanya ada ulama kata bila buat yang wajib, maka yang sunat pun ikut sekali. Tapi bila buat yang sunat, yang wajib tak ikut sekali. Itu nak katanya. Okay. Kemudian yang bayar zakat dan sebagainya. Itulah nak katanya ibadah. Mengabdikan diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Apa yang namanya ibadah ini? Ibadah ni namanya apa jua yang kita buat itu kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah ibadah. Sebab nanti kita baca ada satu bahagian nanti ibadah khusus dan juga ibadah umum. Bila ibadah khusus tu iaitulah bila ibadah umum itulah saya sebut tadi. Kalau kita buat satu perkara, kita niatkan Allah, maka itulah namanya ibadah. Okay. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah dirilah kepada Allah ataupun kepadanya. Okay. Kemudiannya yang keduanya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menjahilinya kepada Allah dengan ikhlas sedangkan dia berusaha mengerjakan kebaikan. Itulah katanya bila sebut ibadah ini dia berserah diri kepada Allah. Dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dengan ikhlas. Cuma orang sebut ibadah ini dia bermula dengan tak ikhlas, dengan terpaksa. Dengan sebab terpaksa itulah akan muncul nanti ikhlas dan juga keseronokan. Contohnya solat. Okay. Solat ini bila dengan azan dah masuk waktu kena tinggalkan perkara dunia. Solat sekejap je. Tapi ada orang kata aku terpaksa tinggalkan kerja aku sebab nak solat. Lama-lama dia seronok sebab solat awal waktu. Solat awal waktu ni banyak kelebihan dia. Masa yang diberkati. Kemudiannya adalah punya ruang lingkup masa yang sempurna dan sebagainya lah. Mungkin pelajar-pelajar saya juga pernah baca iaitu bagaimana umat-umat terdahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga seterusnya para alim ulama kita, mereka boleh khatam Al-Quran dalam masa satu hari. Kita ni baca satu muka pun dah makan setengah hari. Macam mana nak khatam 30 juzuk Al-Quran? Bukan nak kata masa itu lama, sama je, 24 jam je masa. Cuma bezanya mereka dapat keberkatan waktu yang mana antaranya puncanya solat awal waktu. Campur dengan sedekah, campur dengan benda-benda lain tu, campurlah, maknanya berkatlah. Maknanya itulah yang kata lambatnya, masa banyak lagi ni nak masuk asar. Sebab solat zuhur awal waktu. Itu nak katanya masa yang berkat. Okay. Pemahaman terhadap ibadah. Bila sebuah ibadah ini kita kena faham dengan dua perkara. Pertamanya adalah ibadah iaitu komitmen dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Syariat ini apa? Syariat ini yang diundang-undangkan. Syariat ini yang ditetapkan, nama syariat ini ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam bentuk perintah atau larangan, hukum halal dan haram. Bila namanya ibadah, kita tak takluk sama ada pertamanya perintah. Perintah Allah ini contohnya solat, puasa, zakat, orang kata apa, buat baik, orang kata apa lagi, bagi salam dan sebagainya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebut tadi lah, mustahilah kita nak direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpilih sahajalah. Yang mana kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dan rasul kepada kita. Maka daripada baginda lah diajarkan bagaimanakah cara-cara untuk menyembah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudiannya ibadah seterusnya ibadah dalam bentuk kita mentaati larangan Allah. Kita mengelakkan, kita menjauhi larangan Allah. Contohnya membunuh, minum arak, berzina, tilik nasib. Bawah ni kan disebut berkenaan dengan feng shui dan sebagainya. Benda-benda itu
Bagi kita orang Islam, saya sebut jugalah, saya pun dah bercerita bahawa ni kan, dalam Islam pun sama. Cuma dalam Islam dia ajar dah ada adab dia. Adab dia kalau nak cari rumah dekat masjid, belajar tengok jiran siapa dulu dan sebagainya. Sebab apa? Nanti apa-apa jadi, jiranlah yang pertama yang kita cari, bukan adik-beradik kita. Jadi apa-apa emergency, kita janjian, tolonglah jiranku, tolonglah bantu saya sebagainya. Kita adik-beradik mungkin jauh dan sebagainya, susah nak bantu kita dan sebagainya. Sama jugalah kalau nak buat rumah ke, tengoklah jangan menghadap kiblat dan sebagainya. Kemudiannya Islam juga ajar sama juga adalah kalau anak-anak umur 10 tahun kena pisahkan tempat tidur mereka, lelaki dan perempuan. Benda banyak lagi. Okey. Yang budaya Cina tak apalah. Cuma kita yang penting sekali dalam Islam, kita tidak dibenarkan untuk percaya kepada tukang tilik ataupun tukang ramal. Ni kalau you buat macam ni, you akan jadi macam ni. You buat macam ni, you akan macam ni. Okay, kalau kita percaya, maka kita telah pun buat salah satu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, itulah nak katanya ibadah kita. Okay. Ibadah seterusnya dalam bentuk hukum halal dan haram. Halal ni apa? Halal ini bendanya, barangnya adalah barang yang telah pun disyariatkan. Contohnya bab makanan lah biasanya. Bila sebut halal ni makanan, ramai orang nampak makanan. Sebenarnya halal ni banyak. Halal ini bukan setakat makanan. Halal ini sebut perhubungan sosial, kemasyarakatan pun kena halal. Maknanya lelaki perempuan tak boleh bersama-sama. Hadis Nabi sebut lelaki dan perempuan yang bukan mahram duduk bersama-sama, maka yang tiganya adalah syaitan. Banyak lagi lah ya Islam ajar. Sama juga haram. Haram ini juga adalah orang dapat makanan je. Babi ke, anjing ke, arak dan sebagainya. Tapi banyak lagi benda-benda luas konsep dia. Okay. Itulah yang katanya ibadah. Okay. Yang keduanya sudut pandang ibadah ini iaitu komitmen ibadah yang lahir daripada hati yang cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain yang layak dicintai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya macam yang saya sebut tadi, bila kita solat awal waktu, bila kita bersedekah, bila kita buat puasa wajib, puasa sunat dan sebagainya, maka kita telah pun meletakkan Allah sebagai keutamaan yang paling utama. Ini kita dengar azan je kita ordonor, tengok TV, buat benda lain dan sebagainya. Tiba-tiba dengan azan asar pula, kita buat donor lagi. Tak apa, boleh jamak, kata tak jamak, sebagainya. Okay, nampaknya kita ni letakkan keutamaan benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Soalan yang kedua, dalam tajuk ibadah ini, apakah dalil yang menuntut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalil yang menuntut manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berikut. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Wahai sekalian manusia, Allah sebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru. Ya ayyuhan nas untuk semua manusia. Tak kiralah yang beriman ke yang tak beriman. Ya ayyuhallazina amanu untuk yang beriman. Iman saya dah ajarkan. Kita Islam ni ada iman dan juga ada Islam. Bila beriman, automatik dia Islam. Bila dia buat rukun Islam, solat, puasa, tak semestinya juga. Sebab ada orang kadang buat terpaksa. Buat sebab nak tunjuk, jumpa mak mertua, solat bukan main lagi. Bila orang tanya, kamu solat apa? Tak, aku nak tunjuk kat mak mertua je. Bukan solat, bukan sebenarnya sembahyang apa sebagainya. Okay. Bila beriman ini, maknanya dia beriman kepada Allah, beriman dengan rukun iman dan juga dia melaksanakan rukun Islam. Itu pandangan yang mendalam lah. Sebab ada orang kata sama je, kita ambil yang paling basic lah. Definisi paling basic, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam yang beriman. Itu mudah.
Satu lagi firman Allah Subhanahu ya ayyuhallazina amanu kafaru, wahai orang-orang yang kafir, wahai orang yang mensyirikkan Allah, wahai orang yang menyekutukan Allah. So maknanya ayyuhan nas untuk umum, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru untuk khusus kepada orang-orang tertentu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang yang terdahulu daripada kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Okey. Nanti kita akan baca dalam buku Tauhid nanti, iaitu bagaimanakah namanya agama ini adalah naluri semua manusia. Semua manusia akui ada agama, cuma pilihan masing-masing. Okey. Sebab mereka kata ada satu Tuhan yang menciptakan mereka. Tapi ada Tuhan lain yang bagi kaya, bagi tenang, ada Tuhan lain dan sebagainya. Okey, kita orang Islam satu saja Tuhan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana nama Allah ini? Kita dapat daripada Al-Quran. Allah tu Rabbi, kata apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan sekalian dia. Walaupun dari segi bahasa Arab, panjang perbahasan dia. Macam untuk pelajar-pelajar saya rasa tak eloklah nak bentang benda tu. Benda tu jauh sangat tu. Okey, jadi kita sebut bahawa Allah itu adalah Tuhan. Tuhan kita orang Islam. Okey. Tak ada nama lain. Bukan Gusti ke sebagainya, wallahu a'lam lah, itu kita tak siapa. Mana katanya Allah itu Tuhan kita. Okey, tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan. Okey, yang telah menciptakan kamu, kena yakin dan percaya bahawa yang ciptakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Sebab bila kita ingat bahawa kita ini ada orang yang ciptakan kita, maknanya kita lemah. Yang hebat adalah yang terjadi dengan sendirinya, itu adalah hebat. Manakala kalau dia diciptakan, mana contohnya bateri, contohnya mouse, okey. Allah. Kamera disconnect. Okey. Contohnya adalah mouse. Contohnya laptop sebagainya, berhajat kepada elektrik untuk hidupkan dia. Maknanya dia lemah. Contohnya handphone. Okay? Handphone berhajatkan kepada bateri. Tak ada bateri, tak hidup handphone. Walaupun tak ada lain pun tak apa. Handphone hebat lagi. Sebab boleh main game ke, boleh ambil gambar ke dan sebagainya. Tapi kalau tak ada bateri, handphone tak hidup. Laptop ke sebagainya ke, semua perlukan. Bila memerlukan sesuatu kepada sesuatu lain, maknanya dia adalah lemah. Bila lemah ini, maka dia tidak, orang kata apa, tidak sempurna. Maka dengan kita percaya dan yakin, kita beribadah, kita sembah kepada satu zat yang hebat, yang sempurna, maka itulah kita menambahkan ketakwaan kita. Kita tak akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah mudah-mudahan dia akan menaikkan, meninggikan, meningkatkan tahap ketakwaan kita. Sebab kita tak nampak, kita nak buat maksiat, kita kata Allah nampak aku, Allah lihat aku. Jadi macam mana? Takut nanti aku mati kan, tengah buat maksiat mati. Maka dia menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, berapakah bahagian ibadah? Saya sebut awal-awal tadi, saya sebut bahagian ibadah ada dua. Okay. Pertamanya ibadah khusus, yang keduanya ibadah umum. Kedua ibadah ini kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ini apa? Niat ini adalah lintasan dalam hati. Sahaja aku solat Isyak 4 rakaat, makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Buat tu kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz. Itu sunat kepada niat. Niat dalam hati. Niat ini tak ada siapa tahu pun. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Niat ini ada tujuan dia, lepas tu ada maksud dia, dia ada rukun niat tu. Cuma secara umumnya itulah niatnya. Sahaja aku solat Isyak 4 rakaat. Sebab apa? Sebab kena 4. Sebab apa kena sebut Isyak? Sebab solat ini ada 5. Kita nak solat yang mana? Itu maksud dia. Beza dengan solat sunat. Solat sunat tak apa, tak tentukan niat. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat kan Allah Ta'ala terus. Tak apa, namanya solat sunat. Tapi solat fardu, nak sebut sahaja aku solat Isyak. Sebab apa? Solat ada 5. Kena tentukan, satunya Isyak. Kenapa 4 rakaat? Sebab ada solat yang jamak. Okey.
yang qasar. Jadi 2 rakaat itu kena solat 4 rakaat. Okey. Manakala makmum ini, biasanya makmum ini tak ada masalah pun. Makmum ke sebab apa? Kalau dia imam, dia pun akan jadi imam juga. Kalau dia belakang dia duduk belakang imam, dia akan jadi makmum. Okey. Lepas tu yang terakhir, kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Kerana Allah Ta'ala. Sebab kalau kita ni akan menilai, solat itu sia-sia sahaja. Okey. Itu namanya ibadah. Yang pertamanya ibadah khusus. Ibadah khusus ni apa? Ibadah khusus ini merupakan sekumpulan perintah yang wajib dilakukan yang terkandung dalam rukun Islam, iaitu pertamanya solat, puasa, zakat dan haji serta perkara-perkara yang sunat. Yang sunat ini orang kata ada alim ulama wajib bagi dia sunat bagi orang. Maknanya orang kata bila sunat ini nak buat, buatlah. Tak nak buat pun tak ada masalah. Yang buat dapat pahala, yang tak buat tak dapat dosa. Jadi kita akan belajar apa maksud sunat, wajib, haram, makruh, sebagainya depan insya-Allah. Okey, itu nak katanya. Bila sebut ibadah khusus ni semua orang kena buat. Tak boleh tak buat. Macam solat semua kena buat. Tak cukup dengan seorang saja yang buat. Kena semua kena buat. Okey. Macam puasa pun sama. Okey. Sebab apa? Ada satu istilah dalam Islam ini namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah cukup seorang buat, yang lain semua terangkat dosa dia. Kalau satu kampung itu semua tak buat, maka berdosa satu kampung. Contohnya solat berjemaah. Yang isu kita berlaku sekarang ni, isu COVID sekarang ni, sebab itu Jais contohnya yang jaga, yang menguruskan hal ehwal agama Islam kat Selangor ni, dia kata yang penting solat berjemaah itu di masjid dibuat oleh 5 orang sahaja contohnya. Tu dah buat tu solat jemaah, selesai tu. Solat berjemaah ni apa? Solat ada imam seorang lah. Dan juga ada makmum, paling kurang pun seorang. Paling sedikit seorang cukup. Itu solat berjemaah. Maknanya musim COVID ini, yang mana yang tak boleh pergi masjid itu, solatlah berjemaah di rumah dengan isteri, dengan anak-anak. Mudah-mudahan antara fadilat kelebihan solat berjemaah ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, itu solat. Sama juga puasa wajib. Bulan Ramadan disebut tadi, tak lama dah, maka kena puasa. Sebab dia ibadah wajib kepada semua orang. Okey, sama juga zakat. Zakat ini adalah untuk semua orang. Bukan untuk orang tertentu. Kecuali orang itu tak lepas syarat dia. Tak lepas rukun dia, maka tak wajib keluarkan zakat. Okey. Kemudian haji. Haji inilah yang paling itu sekali lah. Sebelum ni saya dah sebut 5 rukun Islam ini, 5 rukun Islam. Okey, contohnya adalah disebut sebagai 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ini memerlukan mulut, lidah, hati dan juga anggota badan. Macam solat memerlukan anggota badan, sihat badan, maknanya badan. Okey. Kemudiannya puasa memerlukan badan. Kemudiannya zakat perlukan duit. Zakat tak apa badan, yang penting hidup. Dah mati sesuai lah. Yang penting adalah duit. Okey. Haji ada semua. Haji ni ada 3 kat sini tu haji. Okey. Pertamanya haji menuntut kepada badan yang sihat. Yang keduanya haji menuntut kepada wang ringgit. Yang ketiganya haji menuntut kepada masa. Macam solat tadi, solat tingkatnya masa. Maka sebab solat ini ikut masa-masa dia. Tak boleh kita nak solat jamak tu. Satu hari tu 5 waktu, satu masa tu tak boleh. Dia ada masa-masa dia. Okey. Itu adalah dalam bentuk ibadah khusus. Okey. Kita tutup dengan ibadah umum untuk malam ni. Tutup dengan ibadah umum. Pun dah azan isyak. Kita rehat sekejap dengan azan isyak insyaAllah. Ya, alhamdulillah dapat mengazan. Okey. Sambung lagi sikit lagi sebelum kita kepada aktiviti pengukuhan,
Kita baca sikit lagi, iaitu berkenaan dengan jenis ibadah, bahagian ibadah yang kedua. Yang pertama tadi ibadah khusus, yang kedua adalah ibadah umum. Ibadah umum ini apa? Ibadah umum ini segala pekerjaan ataupun perbuatan yang baik semata-mata untuk mencari redha Allah. Itu. Mencari redha Allah. Kita kutip sampah, perkara yang baik. Kita buang tu sampah, mencari redha Allah. Bukan selfie. Bila selfie masuk Facebook sebagainya itu nak cari like manusia, itu like manusia je lah. Tapi kita buat itu kerana untuk mencari redha Allah, itu namanya ibadah. Kita bagi salam, nak cari sebab nak sebarkan salam, nak cari redha Allah, ibadah. Kita berjual beli pun nak cari redha Allah sebab nak bantu kawan kita, itu juga namanya ibadah. Kita masuk toilet pun, nama toilet kan, tapi kita masuk toilet tersebut nak membersihkan perut, nak mandi dan sebagainya, kerana Allah, ibadah. Nak tidur pun, tidur kerana Allah, ibadah. Okay? Tu. Tapi jangan pula minum arak ke niat kerana Allah. Tak itu perkara maksiat, tak akan boleh masuk. Nak isap rokok tu sama juga, tak boleh. Okay? Dia perkara-perkara yang harus, yang kita niatkan kerana Allah, namanya ibadah. Seperti apa? Bekerja. Bekerja adalah harus. Okay? Tapi bukan kata yang tak bekerja duk minta-minta itu tak boleh. Macam saya sebut lah, lisa ini wal mahrum. Ada orang yang minta-minta, ada orang yang mengharapkan minta-minta. Okay? Dia bab adab je lah kalau bab minta-minta tu. Bab akhlak je lah. Dia tak salah pun. Okay? Tapi kalau kita minta orang tak bagi, jangan pula dimarah-marahkan, jangan pula diungkit-ungkitkan. Itu namanya. Sebab bila kita minta tolong, orang tolong, alhamdulillah. Orang tak tolong, tak apalah. Buat macam mana. Sebab tu saya ajarkan bos sebelum ni. Ajarkan nak minta pada Allah dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah urusanku, bukakanlah hati si fulan yang aku minta tolong untuk bantu aku. Jangan lupa untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti belajar. Belajar juga adalah harus. Tapi ada belajar yang fardu kifayah. Maknanya semua orang ada belajar fardu ain. Okey, contohnya perusahaan jenazah dan sebagainya tu. Tapi nak buat tu adalah fardu kifayah. Maknanya kalau perusahaan jenazah, kalau satu kampung tu seorang pun tak boleh buat, tak boleh uruskan jenazah, satu kampung berdosa. Itu maksudnya. Okay. Tolong menolong, menghormati ibu bapa. Menghormati ibu bapa ini adalah suatu kewajipan. Dan dia merupakan adalah satu ibadah bila kita buat itu sebab nak cari redha Allah. Macam saya sebut tadi, dia mula dengan terpaksa. Tapi lama-lama kita seronok tolong mak kita seronok tolong ayah kita seronok tengok mak ayah senyum sebab kita tolong. Begitulah kita mudah-mudahan, sebab apa saya ada baca satu tu, kita buat baik dengan ibu bapa kita, bukan apa? Sebab kita nak suruh anak-anak kita nanti buat baik kepada kita bila kita tua nanti macam mak ayah kita sekarang. Itulah poin dia. Okay. Kemudiannya buat baik dengan keluarga, buat baik dengan jiran, tetangga. Itulah katanya kita bercerita pada malam ini berkenaan dengan ibadah. Kita berhenti di bahagian ibadah. Bahagian ibadah ada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat sedikit apa yang saya kongsikan pada malam ini, dan juga insya-Allah kita terus kepada aktiviti pengukuhan kita. Ada 10 minit lagi, kita start tadi 8.5 minit, baru 8.50, so ada 15 minit lagi. Okey. Itu kita pada perkara pengukuhan ibadah kita. Yang pertama ni adalah berkenaan wuduk. Sebab apa wuduk? Sebab wuduk ini adalah lesen untuk kita solat. Lesen untuk kita baca Quran. Lesen untuk kita pegang Al-Quran. Lesen untuk kita tawaf. Itu wuduk. Okay. Dan juga sunat untuk kita sentiasa berwuduk. Walaupun contohnya orang perempuan sekalipun, yang mana yang datang bulan, yang haid, yang period tu, sunat untuk sentiasa berwuduk. Sebab apa? Wuduk ini datang daripada air.
manakala emosi marah itu datang daripada api, syaitan. Maka bila air lawan api, maka air akan menang. Itulah nak katanya wuduk ini mengawal. Wuduk ini kontrol diri kita. Marah je, aku wuduk, aku dalam wuduk, sabar. Macam tu. Itu antara teknik lah, teknik kawal marahnya. Okey. Sebab apa hadis Nabi ada sebut, bila kamu marah, kalau kamu sedang berdiri, kamu duduk. Bila tak jadi juga duduk tu, kamu baring. Bila kamu baring pun, kamu marah tak hilang juga, kamu tidur. Bila tidur pun tak hilang juga, memang tak boleh tidur pun sebab marah, kamu ambil wuduk. Selesailah insya-Allah. Sebab apa? Wuduk itu daripada air, marah itu daripada api, maka air akan menang dengan bila berlawan dengan api. Okey, itu wuduk. Okey, wuduk ini adalah ibadah. Nak tak nak, bila sebut ibadah, dia terikat dengan apa? Dia terikat dengan pertamanya adalah syarat. Dia terikat yang kedua adalah rukun, dia terikat dengan sunat, dia terikat dengan batal. Okey, syarat, rukun ataupun wajib, sunat, batal. Okey, makruh ada juga. Okey, syarat, rukun ataupun wajib, sunat, makruh, batal. Okey. Syarat untuk berwuduk, pertamanya Muslim, yang keduanya adalah air itu adalah air mutlak. Okey, air itu adalah air mutlak. Kalau air musyammas, tunggu sejuk baru boleh berwuduk. Kalau berwuduk dengan air musyammas, dia adalah makruh. Mungkin untuk Cik Amita dengan Syamsul mungkin apa pula musyammas mutlak sebagainya, nanti kita akan jumpa. Cuma pegang je nama tu. Nanti buku ni ada sebut di bahagian last kan nanti bercerita berkenaan dengan orang kata apa, mutlak, musyammas, mustakmal, mutanajjis dan juga muqayyad. Okey, ba'air. Okay. Yang keduanya adalah apakah itu syarat. Okey, apakah rukun ataupun wajib wuduk. Wajib wuduk ada 2 kering, ada 4 basah. Okey, kita berwuduk guna air. Yang guna debu itu nama tayamum. Kita cuma cerita pasal wuduk guna air dulu. Tayamum adalah nama tayamum, cuma wuduk. Bila sebut wuduk, dia hanya dengan air sahaja. Okey. 2 kering, 4 basah. 1 kering pertama mula, kering yang kedua penutup. Tengah-tengah 4 basah. Okey. Kering yang pertama apa? Kering yang pertama yang menjadi wajib, yang rukun, iaitu niat. Niat dalam hati, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu je, cukup. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, cukup. Tak perlu nak saya aku berwuduk untuk tunaikan solat isyak kerana Allah Ta'ala. Tak perlu. Cukup saya aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu sudah pun mencukupi. Okay. Kemudiannya, syarat, ingat bila sebut syarat, kena penuhi syarat itu baru sah wuduk tersebut. Okay, kena penuhi syarat baru sah wuduk. Okay. Wajib kena buat. Kalau wajib tak buat, tak sah wuduk itu. Yang ketiganya sunat. Sunat ini buat tak apa, tak buat pun tak apa. Yang keempat makruh. Buat tak apa, tak buat lagi bagus. Okay. Batal, buat wuduk batal, tak buat wuduk ada. Okay. Syarat ataupun rukun ataupun wajib pertama yang kering, niat tersebut tadi. Okay. Wajib yang kedua yang basah, iaitu bila kita berniat, tangan dah berniat, satu muka ni. Okey. Okey, sini. Namanya membasuh muka. Membasuh muka, nama muka adalah daripada kaki, rambut, atas, kemudiannya ke telinga, bukan belakang telinga, depan telinga ni, ke telinga ni, dengan bawah dagu. Bawah dagu, bukan leher, ni leher. Bawah dagu ni. Ni. Janggut ni, kat sini. Itu. Air sapu semua. Okey. Air sapu semua. Okay. Itu adalah Muhammad. Wajib basah yang pertama. Okay. Wajib basah yang kedua adalah membasuh
tangan ke siku. Okey. Hujung tangan hujung jari ke siku. Siku. Okey. Ini. Okey. Kita bercerita pasal rukun bukan sunat lagi. Siku. Okey. Kalau dulu dalam kelas saya buat carta lagi dalam kelas tu. Saya tahulah kalau masih ada yang simpan. Saya ambil gambar tapi biasalah maklumlah. Kita transfer ke laptop, so tahu kat mana dah. Hard disk banyak sangat dah, tahu kat mana dah. Okey. Okey, itu kiri kanan, kiri. Okay. Itu rukun basah yang kedua. Rukun basah yang ketiga iaitu membasuh, menyapu rambut, menyapu kepala ni. Ni. Okey. Okey, ini saya sebut yang rukun dulu menyapu kepala. Kalau botak, sapu depan je. Bukan ustaz saya botak tak payah tak boleh. Kena lalu, sapu je, sapu air je. Okey. Itu. Bukan pergi sapu kat kening ke, kat janggut ke, tak kena. Tetap kat sini, kepalanya kat sini. Okey. Kemudiannya rukun basah yang keempat, yang terakhir, iaitu basuh kaki. Nah, kat kaki susahlah. Ini contoh kaki, okey, kaki saya contohnya. Sapu kaki hujung jari ke buku lali. Kan kaki kan ada buku lali. Okey. Buku lali tu. Okey. Ke buku lali. Maknanya kaki buku lali kanan dan kiri. Ditutup dengan rukun kering yang kedua iaitu tertib. Tertib ni apa? Tertib ni ikut tadi saya sebut tadi. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Mesti ikut tu, ikut turutan dia. Kita tak boleh ke basuh kaki dulu, basuh tangan tak boleh. Dia mesti niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Mesti cara tu, tertib dia. Okey. Mungkin kalau Cik Amita saya dah bagi buku, Cik Samsul saya dah bagi buku kot yang panduan solat. Okey, boleh tengok buku tersebut sebagai panduan. Okey. Itu adalah syarat rukun. Maknanya bila buat itu selesai, wuduk dah sah. Syarat dah penuh, wuduk dah sah. Syarat satu nombor 3 syarat ini air sampai ke seluruh anggota wuduk. Air sampai, maknanya mesti air sampai ke siku. Mesti air sampai ke buku lali. Baru sah syarat, penuhi syarat wuduk tersebut. Okay. Kemudiannya adalah sunat wuduk. Sunat ni apa? Sunat ini buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Okay. Sunat yang pertama baca bismillah. Sunat yang kedua basuh tangan. Okay. Sunat yang ketiga berkomor. Sunat yang keempat istinsyak, masuk air dalam hidung. Sunat yang keempat, sunat yang kelima adalah telinga. Okay. Sunat yang keenam kalau ada janggut, menyelat janggut. Sunat yang ketujuh memulakan daripada kanan baru kiri. Sunat yang ke-8 bertiga-tiga. Basuh tangan 1, 2, 3. Okey. Sebab apa 3? Untuk confirmkan anggota wuduk kena air semuanya. Okey. Kemudiannya sunat seterusnya yang ke-9 menyelat. Yang jari tangan, jari kaki ni menyelat. Celah ni. Takut-takut yang celah-celah ni tak kena air. So kita buat macam tu. Okey. Itu antara sunat-sunat lah. Sunat wuduk. Kemudian makruh. Makruh wuduk ni apa? Buat tak dapat dosa, tak buat dapat pahala. Bahkan lagi bagus lagi. Tak buat makruh. Okay, makruh bercakap benda yang tak berkenaan. Makruh berlama-lama. Okey. Banyak lagi lah benda makruh. Kemudiannya batal. Batal ini kalau buat wuduk batal. Tak boleh sembahyang. Kena ambil wuduk baru boleh sembahyang. Okey. Yang pertamanya wuduk batal bila murtad. Kata saya Allah Rasulullah Muhammad. Bila kita kata saya keluar Islam contoh, maka kita murtad, wuduk batal terus. Kalau tiba-tiba kita kata astagfirullah saya bertaubat kepadamu, kena ambil wuduk balik. Tu maknanya. Okey. Tapi maknanya bukannya lepas tu masuk Islam balik tu daftar kat JAIS, MAIS boleh sambung tempoh mu'alah, bukan. Tu dah lain tu, tak kena tu. Okey. Kemudiannya batalkan wuduk yang seterusnya adalah kentut. Batalkan wuduk sesuai contohnya Puan Rifka pergi sentuh Muhammad. Contohnya nak sembahyang syak ni tiba-tiba Puan Rifka buat tutup pipi pula, kawan ni dah alamak kena ambil wuduk baru. Okey.
yang bukan mahram. Bukan mahram ni maknanya boleh kahwin. Contohnya Muhammad dengan Puan Rika boleh kahwin, Tainong dengan Cik Aning boleh kahwin, apa lagi? Kalau Muhammad dengan Safiona tak batal wuduk sebab itu anak dia. Tainong dengan Angel tak batal wuduk sebab itu anak dia. Okey. Anak ni pun kena tengok juga. Kalau anak tiri lain, anak kandung lain, anak susu lain. Banyak lagi benda tu. Okay, cuma saya cerita sebagai umum sahaja. Okay. Kemudian apa lagi? Tidur tak tetap. Maknanya tidur tak tetap. Maknanya kalau kita tidur malam tu confirm batal wuduk tu. Confirm nanti batal wuduk tu. Tak payah fikir-fikir lah. Confirm batal wuduk dah tu. Tidur yang tetap ni contoh tidak terpusing. Gitu tu. Maknanya apa-apa pun tetap sebagainya. Okay. Kemudian apa lagi? Batal wuduk. Kita sentuh kemaluan. Kemaluan kita dan juga kemaluan orang lain. Dengan perut. Ni perut. Ni perut. Ni perut ni. Ini belakang tak batal wuduk. Maknanya macam tu. Tapi kalau kita dah kencing, kita tiba basuh tangan guna ni, Ustaz, batal tak wuduk? Wuduk batal bukan sebab ni perut, tapi sebab keluar sesuatu daripada depan dan juga daripada belakang. Itulah namanya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Okey. So saya buka untuk sebarang soal jawab. Kalau ada nak tanya. Ini peluangnya. Jangan kata kita tak buka peluang, kita buka peluang. Takut nanti ada orang bercakap, kamu tak belajar ke? Belajar cuma tak faham. Ini peluang dia. So, saya dah buka pintu untuk tanya. Nak tanyalah. Kita ada masalah. Kalau rasa malu boleh type. Kalau rasa suara ni mungkin kata maklumlah. Orang tak pernah dengar suara kita kan sebagainya. Tak apa type je. Tak ada masalah. Zoom ni ada fungsi chat. So kita boleh tengok nak type. Nak type lah. Nak WhatsApp lah. Tak ada masalah. Okay. Ini peluang dia. Okay. Rasa nak tanya sahaja. Tak ada masalah. Saya tak pernah pun menolak sebarang pertanyaan. Cuma pertanyaan ajak kahwin tu saya tolak lah. Tu cari orang lain lah. Mungkin Tailong nak kot. Tahu lah kalau Muhammad nak ke? Kalau ajak Muhammad kahwin. Mana Puan Rifka sikit, tunjuk sikit. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Ya betul. Tak ada Ustaz. Cik Adam? Ya. Alhamdulillah. Tadi maknanya, maknanya guna laptop ni. Maknanya tadi guna mic laptop lah. Bukan guna mic yang saya pakai ni. Okay, ada soalan? Tak ada soalan ya? Tak ada soalan, tak apa. Testing 1 2 3. Testing. Okey. Puan Halimah tanya kalau kita dah wuduk, terpijak tahi cicak. Okey. Kalau terpijak najis lepas berwuduk, yang tak bolehnya solat sahaja. Wuduk tetap sah. Okey. Batal wuduk terikat dengan perkara yang sebut tadi. Kita kentut ke, keluar sesuatu depan dan belakang ke, apa lagi? Bersentuhan lelaki perempuan, sentuh kemaluan depan dan belakang, guna perut, tapak tangan. Kita tidur tak tetap, kita murtad. Yang lain semua tak batal wuduk. Hatta kalau kita terpegang anjing sekalipun, kita tak batal wuduk. Cuma kita tak boleh solat sebab kena bersihkan najis mughallazah tu dulu. Okey? Boleh Puan Halimah? Tu kadang ada orang salah faham. Ustaz, saya ada wuduk. Kemudiannya saya pergi bersihkan kencing anak saya. Batal tak wuduk saya? Okey. Bersihkan kencing anak kita tu tak batal wuduk, tapi bila kita membersihkan kemaluan anak kita itu membatalkan wuduk. Melainkan
Kita sanggup nak bersihkan kecil anak kita tu, kita pakai glove. Ambil kau. Basuh. Tak batal wuduk. Tapi takut anak kita lah kesian meraunya. Dengan pedih yang getah tu. Itu kan benda tu getah. Kan jumpa kulit kan pedih. Okay. Sama-sama. Okay. Ada soalan lain? Dengan laptop ni dia tak boleh sentuh sikit. Sentuh sikitnya tergerak. Sama juga kamera ni pun. Ada berapa kali tadi? Sentuh sikitnya. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, saya berhentilah. Mak ada soalan, Mak? Tak ada. Oh, Mak sentiasa. Mak okey, Mak? Live okey? Kerja okey, Mak? Saya ada beberapa orang tanya pasal kerja kosong. Kalau ada siapa-siapa yang memerlukan, beritahulah. Kita cubalah ikhtiar. InsyaAllah. Okey? Saya rasa semua dah tak ada. Semua dah tak ada. Sorry. Saya rasa tak ada sebarang soalan. Bukan semua tak ada, semua ada insya-Allah. Saya rasa semua dah faham. InsyaAllah kita jumpa pada hari Selasa untuk sesi yang keempat. InsyaAllah. Okey, sesi keempat kita setakat ni saya plan hari Khamis malam Jumaat je kita akan baca pasal Iqra. Sebab saya nak fokus kepada pengisian untuk pengukuhan ibadah yang mana untuk terutamanya kita ada saudara baru kita yang dalam grup kita ini biar mereka faham dulu. Sebab nanti takut tak faham tiba-tiba ajak baca Iqra pula sudah lagilah dan pening dan sebagainya. Okey, itu cara saya lah. Kita tak paksa pun orang lain untuk ikut cara saya. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi kelas seterusnya. Ampun dan maaf ada salah dan silap, dan juga terima kasih kerana luangkan masa untuk join kelas ini. Kalian join kelas ini bukan sebab kalian, tapi sebab dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalian dapat manfaat dengan kelas ini insya-Allah. Apa-apa hal, apa-apa masalah, boleh bagi tahu saya. Saya sebagai yang bertanggungjawab untuk uruskan kalian. Walaupun dah kahwin sekalipun, tak ada masalah sebenarnya. Ada benda yang kadang suami isteri tak ditolong, kadang perlukan orang sebagainya. Tapi kalau masalah suami isteri, tanggung sendirilah. Kalau masalah contohnya berkenaan dengan ilmu dan sebagainya, mungkin boleh cari orang lain lah. Cuma seeloknya maklumkanlah kepada suami terlebih dahulu. Untuk yang isteri lah, untuk suami macam Muhammad tak boleh minta izin lah sebab namanya suami. Bolehlah, takkan suami pun minta izin isteri. Yang nak belajar boleh tak? Okay? Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua sentiasa erat hubungan kita, sentiasa bersambung, berterusan kukuh bersama kita insyaAllah, sebab kita bersaudara kerana Allah SWT atas dasar akidah Islam yang kita sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insyaAllah. Sampai jumpa lagi pada masa hadapan. Jaga diri, jaga SOP, take care, dan juga paling penting berjemaahlah di rumah insyaAllah. Dan juga ada peluang ada rezeki insyaAllah kita jumpa lagi pada masa hadapan insyaAllah. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr.